Berita Al-Hijrah 15 Jamadil Akhir 28 Januari. Premis perniagaan dibenar lanjut operasi hingga 10 malam. Juga diskriminasi frontliners, satu penghinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Kelonggaran diberikan untuk beroperasi sehingga jam 10 malam bagi beberapa premis perniagaan bermula esok. Ia selepas Kementerian Kesihatan melakukan penilaian risiko terhadap sektor perniagaan berkenaan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perniagaan seperti kedai runcit, kedai serba neka, keperluan harian dan farmasi dibenarkan melanjutkan operasi hingga jam 10 malam. Kebenaran itu bertujuan menyeragamkan semua waktu operasi perniagaan yang diluluskan dan dibenarkan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat atau PKPB. Turut dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam kedai dobi, kedai cermin mata, kedai pakaian dan lain-lain. Keputusan itu juga jelas Datuk Seri Ismail Sabri dibuat selepas banyak permohonan daripada individu dan pihak yang terbabit dalam sektor berkenaan untuk melanjutkan operasi perniagaan mereka disebabkan faktor ekonomi. Persepsi atau stigma terhadap petugas barisan hadapan masih menebal sehinggakan terdapat premis perniagaan dan makanan tidak membenarkan mereka untuk membeli barang keperluan. Mengulas mengenai isu itu yang dilaporkan berlaku di Perak baru-baru ini, Menteri Besarnya Datuk Searani Mohamad menyifatkan perbuatan itu sebagai satu penghinaan terhadap golongan berkenaan yang bertungkus lumus dalam memerangi COVID-19. Ada beberapa buah kedai yang kita laporkan ada stiker dia. Tidak dibenarkan kaki tangan KEMTA untuk beli barang. Itu adalah satu hukuman yang salah, satu penghinaan kepada mereka yang tidak bersalah. Sebab yang datang itu barangkali dia bukan ada apa, yang positif orang dalam penjara tu. Yang keluar ni adalah orang-orang petugas-petugas. Dan sebahagiannya adalah mereka yang telah pun kuarantin 14 hari atau 10 hari. Petugas barisan hadapan katanya wajar dihormati dan rakyat perlu bersimpati kepada mereka yang dalam masa sama turut mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga. Beliau mengulas mengenai laporan daripada Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Taiping mengenai halangan yang dibuat di beberapa premis makanan serta kedai runcit sekitar Taiping yang tidak membenarkan petugas penjara Taiping serta kem tahanan Kamunting KEMTA untuk masuk ke kedai mereka. Ia susulan KEMTA dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 30 Disember hingga 12 Januari lalu. Sementara itu, Datuk Searani berkata kawanan lebih tegas akan dilaksanakan di Perak sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ekoran peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Amaran itu juga tidak terkecuali kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta ketua-ketua jabatan walaupun ketika menjalankan aktiviti turun padang. Waktu dia turun, nak tengok anak buah dia, nak menyampaikan bantuan pun kita ingatkan kepada wakil rakyat. Semua wakil rakyat, kita ingatkan supaya waktu mereka turun untuk memberi sumbangan dan sebagainya itu, kena juga memastikan bahawa mereka mematuhi SOP. Tak ada selfie, tak ada, itu semua tak ada sebab semua wakil rakyat kena menjadi teladan. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil kesempatan terhadap kelonggaran yang diberikan pada PKP kali ini. Datuk Searani berkata demikian kepada media selepas meninjau sekatan Jalan Raya SJR di Plaza Tun Changkat Jering Taiping hari ini. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Mio Faridala Trash Wahid berkata pihaknya tidak akan berkompromi dan tindakan tegas akan diambil kepada individu yang melakukan kesalahan. So sekarang ni kita kena strict. So untuk makluman dalam tempoh 2-3 hari ni kita kena strict sebab kita tengok apa ni statistik penularan penyakit COVID-19 di Perak ni agak tinggi sekarang ni, meningkat. So pihak penguasa akan strict
Kita ada tim SOP kita, tim pemantauan SOP kita kat turun. Sepanjang 6 hari pelaksanaan PKP 2.0 sejak 22 Januari lepas, 339 kompaun telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Tambah Datuk Mio, 35 sekatan jalan raya diadakan di semua kawasan sempadan negeri dan daerah melibatkan 1,822 pegawai polis bertugas setiap hari. Keputusan menghadkan jumlah ahli jemaah untuk solat di masjid di Selangor ketika ini adalah demi keselamatan seluruh umat Islam. Demikian Titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, menerusi satu kenyataan berikutan jangkitan kes COVID-19 yang masih tinggi. Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata jangkitan COVID-19 masih meningkat dengan jumlah kumulatif kes positif di Selangor mencecah 5 angka dan bilangan kematian mencapai 3 digit. Sehubungan itu, Sultan Sharafuddin memahami kegusaran dan kebimbangan umat Islam di Selangor yang belum boleh bersolat fardu dan jumaat berjemaah di masjid kerana mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, Sultan Sharafuddin menegaskan sekiranya masjid dan surau ditutup, ia tidak bererti amal ibadah juga akan terhenti. Menurut Datuk Muhammad Munir, Sultan Sharafuddin tidak mahu lebih ramai rakyat di Selangor dijangkiti virus COVID-19 akibat kelalaian dalam mematuhi PKP dan SOP sehingga boleh menyebabkan kematian. Setakat ini di Selangor, hanya 5 petugas masjid, surau kebenaran Jumaat dan surau dibenarkan menunaikan solat Jumaat serta solat fardu secara berjemaah sejak PKP dilaksanakan pada 13 Januari lepas. 138 buah masjid di seluruh negeri Terengganu telah menjalani proses sanitasi dengan keutamaan diberikan kepada masjid yang pernah dikunjungi individu positif COVID-19 atau zon merah. Sepanjang Januari ini saja, 10 masjid telah menjalani prosedur itu dengan pensterilan dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Yang pertama, kawasannya berisiko. Kita ambil kira yang kawasan berisiko, terutama kawasan-kawasan yang kawasan zon merah. Dan yang kedua, bergantung kepada permintaan. Dan kita akan bagi keutamaan seperti mana yang saya cakap tadilah, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, yang ada affected kepada mangsa COVID ini yang dah positif, kita akan bagi keutamaan. Beliau berkata kepada media selepas memantau proses sanitasi di Masjid Jami' Kampung Paluh, Kuala Terengganu. Pada masa sama, Mat Hilman berkata setakat ini seorang anggota bomba di Terengganu disahkan positif COVID-19 yang dijangkiti menerusi ahli keluarganya pada awal Januari ini. Anggota berkenaan yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jertih telah menjalani rawatan dan telah kembali bertugas selepas disahkan sembuh baru-baru ini. Bagaimanapun, tiada jangkitan yang berlaku ketika anggotanya dalam operasi atau dalam tugasan. Sementara itu, kes positif terbaru COVID-19 negara sekali lagi melepasi 4,000 kes. Sebanyak 4,094 kes positif direkodkan hari ini dengan bilangan tertinggi dilaporkan di Selangor, diikuti Johor, Kuala Lumpur dan Sabah, manakala 10 lagi kematian direkodkan. Pertambahan kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes baharu adalah 198,208 kes. 3,281 kes sembuh baharu dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah kes pulih sepenuhnya sebanyak 154,299 kes. 10 kematian direkodkan dan jumlah kematian meningkat kepada 717 kes. Seramai 303 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 118 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Sekembali nanti, belajar kafah di rumah di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, bertemu kembali. 19 pekebun di Kampung Pelung Setiu, Terengganu kerugian lebih RM150,000 apabila tanaman kelapa sawit, kelapa, pisang dan tebu mereka dirosakkan sekumpulan gajah liar sejak minggu lepas. Terbaru jam 2 pagi tadi, kumpulan gajah itu sekali lagi merosakkan tanaman milik mereka dan kali ini di kebun yang sangat hampir dengan kawasan perkampungan.
Menurut pekebun Yahya Mat Zain, dia rugi hampir RM50,000 selepas 13 ekar kebun sawit dan 6 ekar kebun pisangnya diserang oleh 7 hingga 8 ekor gajah sejak Khamis lalu. Gajah liar itu dipercayai datang dari hutan simpan Hulu Pelong dan dipercayai terlepas ke perkampungan tersebut susulan pagar elektrik yang sedang dibaik pulih. 19 ekar. Hak bagian saya saja dan hak kawan-kawan saya pun banyak kena. Ada lagi lah. Memang banyak lah. Ada. Allah anak saya rasa kalau capur semua tu RM100,000 lah ruginya. Kalau capur lebih RM100,000 lah. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Pelong berkata, sebelum ini haiwan itu tidak pernah memasuki ke kawasan penempatan penduduk. Sementara itu, pekebun lain yang ditemui berkata gajah itu memakan dan merosakkan hampir kesemua tanaman mereka. Dalam dekat sekar, habis licin ke tu. Dalam kebun tu ada kelapa sawit, ada getah, ada tebu, ada sawit, ada tebu, ada pisang. Lepas tu yang makannya pisang, cuma kelapa sawit, dia tak usir lah, cuma 2-3 pokok aja usir. Nak makan tu semua sekali 163 pokok. 163? Lepas tu yang tak hidupnya 63 pokok. Lepas tu dia tarik ujung-ujung tu, pucuk-pucuk dia tu dalam 100 pokok. Mana 100 pokok tu boleh hidup? Boleh hidup lagi dah tu. Alhamdulillah lagi lah. Kalau dah pergi mula hari tu. Kali pertama lagi? Kali pertama. Yang semalam lah? Minggu lepas. Yang minggu lepas? Minggu lepas. Dalam pada itu, mereka berterima kasih kepada pihak Jabatan Pelindungan Haiwan Liar dan Taman Negara Perhilitan kerana sentiasa memantau keberadaan haiwan berkenaan. Namun mereka berharap pagar elektrik tersebut dapat segera dibaik pulih bagi mengelak kejadian gajah memasuki kampung seterusnya mengancam keselamatan penduduk serta tanaman. Seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan dengan maksud seksual menyentuh bahu seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah Isnin lalu. Tertuduh Muhammad Afiq Muhammad Zahari, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Baharudin. Tertuduh didakwa memegang kedua-dua bahu daripada belakang dengan menggunakan kedua-dua tangan. Perbuatan itu dilakukan tertuduh berhampiran tangga berdekatan kelas tingkat 3 di sebuah sekolah rendah di Kota Baru kira-kira 5.14 petang 25 Januari lalu. Muhammad Afiq didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 14 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faizwan Sulaiman manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin termasuk syarat tambahan iaitu tertuduh tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan perlu melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap bulan. 1 Mac depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh membayar ikat jamin yang ditetapkan. TV Al-Hijrah meneruskan tanggungjawab menyantuni murid-murid sekolah yang terpaksa berdepan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan program baharu Kafa di Hijrah. InsyaAllah program berkenaan akan mula menemui penonton awal Februari depan dengan proses rakaman sedang giat dijalankan. Siang tadi, rakaman Kafa di Hijrah dilakukan untuk beberapa siri di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah. Rancangan pendidikan Kafa tersebut dirancang khusus bagi pelajar sekolah rendah agar tidak tercicir dalam pembelajaran ilmu agama sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tujuan utama adalah untuk mengetengahkan guru-guru Kafa dan akan menaik tarafkan pendidikan Kafa yang mana akan dikongsikan kepada murid tambahan pula dalam keadaan PKP sekarang ni, dan yang kekangan masa dan kekangan keadaan yang sini menyebabkan wujudnya program Kafa di Hijrah ini, dan kita mengharapkan semua pihak khususnya murid-murid dapat meneruskan pelajaran walaupun dalam keadaan tidak mereka pergi ke sekolah. InsyaAllah pembelajaran akan tetap diteruskan. Menurut salah seorang guru Kafa di Hijrah, Ahmad Jamil Jamaluddin, meskipun pelan pembelajaran tersebut dikhususkan bagi pelajar sekolah rendah, namun ia sama sekali tidak menghalang orang ramai untuk sama-sama belajar. Waris, walaupun dia dah tua,
dia nak belajar. Mungkin sebutan-sebutan ataupun huruf-huruf yang dia tak tahu sebelum ni ataupun sebutan salah. Jadi kita betulkan. Mungkin kalau kita nak masuk kelas, kita jadi malu kan. Jadi bila duduk di depan TV, apa kata kita ikut apa yang ustaz dan ustazah dalam Kafah di Hijrah untuk sama-sama untuk kita belajar. Subjek Kafah meliputi Al-Quran dan tajwid, sirah, fiqh, bahasa Arab, akhlak, tauhid, hadis serta jawi dan khat. Sebenarnya program Kafah di Hijrah ini adalah untuk membantu para pelajar sebab maklumlah sekarang tempoh PKP, semua pelajar terpaksa belajar di rumah. Jadi TVI Hijrah tak nak mereka ketinggalan dalam ilmu fardu ain. Jadi inilah tujuan program ini diadakan. Kafah di Hijrah akan disiarkan setiap hari Isnin hingga Sabtu jam 4.30 petang hingga 5 petang, manakala siaran ulangan akan ditayangkan jam 6.30 petang. Ia turut mendapat kerjasama agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri, antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini MU aib di laman sendiri. Masih bersama Berita Al-Hijrah, berdepan dengan bencana alam dan kesan pandemik COVID-19, keresahan mereka yang terkesan cuba diredakan dengan keprihatinan pihak yang simpati. Kepada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, rasa kebertanggungjawab itu dirujuk apabila dua syarikat korporat menyumbang kepada misi bantuan kemanusiaan COVID-19 MAPIM bernilai RM425,000 semalam. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri, pihaknya berbesar hati dengan sumbangan yang diterima terutama ketika negara berdepan penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Dr. Sani menjelaskan setelah mengikuti perkembangan gerak kerja MAPIM di dalam dan di luar negara, pihak penaja menghubungi MAPIM dan menyatakan hasrat mereka. Syarikat ini melalui usaha Ustaz Syarizan Daud At-Turabi menginfakkan hampir 250,000 nilaian barang melibatkan 2,000 kotak face mask, telekung sejadahnya, minuman susu kambing yang boleh untuk anak-anak dan juga orang dewasa, satu kontena 40 kaki air minuman khusus untuk pelbagai. Jadi sumbangan ini adalah hasil daripada melihat kerja buat MAPIM selama 12 tahun dalam dan luar negara. Mereka menelefon kita dan tampil. Dan syarikat ataupun korporat yang kedua pula adalah daripada syarikat Adi Azhar, pengeluar Al-Quran eksklusif. Mereka terpanggil untuk dalam keadaan bencana ini merasakan MAPIM dapat menyampaikan hasrat mereka ke seluruh negara, mendekatkan manusia untuk bersahabat dengan Al-Quran dalam keadaan susah dan senang. Bertempat di Ummah Central Warehouse MAPIM di Sepang, Dr. Sani menerima penyerahan sumbangan daripada pihak penaja. Tambah beliau, permintaan diterima MAPIM daripada golongan yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 seperti hilang mata pencarian serta mangsa banjir. Setakat ini, segala barangan untuk golongan sasaran seperti kotak bantuan makanan dan kelengkapan isi rumah lain seperti tilam juga bantuan pasca bencana telah siap siaga untuk diagihkan. Sementara itu, melihat kesukaran yang ditempuhi mangsa banjir termasuk kelengkapan beribadah yang disaluti lumpur, penyumbang merasakan tiba masanya untuk berkongsi kembali kepada pelanggan mereka yang kurang bernasib baik. Sumbangan ini adalah hasil sebenarnya daripada pembelian customer saya, iaitu rakyat Malaysia sendiri. Pada saya, mereka lah yang berderma cuma melalui kami dan kami pun salurkan atas kerjasama bersama dengan MAPIM membuat derma kepada frontliner dan juga bangsa banjir. Bila kami tahu pihak MAPIM nak menjelajah, jadi pihak kami Adi Azhar sedia maklum terpanggil untuk menyumbang Al-Quran eksklusif ni. Kita ada lebih kurang hampir 6,000 naskah. MAPIM menggunakan capaian aplikasi iUmmah
supaya dapat mengagihkan bantuan secara lebih efektif bagi mengelakkan pertindihan atau keciciran agihan. Jadi itu sedikit sebanyak yang MAPIM mampu lakukan. Mudah-mudahan bantuan kerdil yang kita usahakan ini daripada rakyat Malaysia dapat sampai sebaiknya dan memberi manfaat secara berganda. Sumbangan boleh disalurkan ke tabung kemanusiaan MAPIM di akaun Maybank bernombor 5622 6354 0066 atau layari www.bantuumah.com. Kita ke perkembangan luar negara. Senario di sebuah hospital besar di Lisbon, Portugal mungkin membuka mata masyarakat tentang bahaya ancaman COVID-19 yang melanda dunia. Ekoran kesesakan akibat terlalu ramai pesakit yang positif virus itu di hospital berkenaan. Sekali lagi puluhan ambulans dengan pesakit COVID-19 di dalamnya terpaksa beratur sementara menunggu katil-katil yang kosong. Hospital ini dilapor berdepan kesesakan dengan pesakit bukan sahaja di wad tetapi juga di unit rawatan rapi ICU. Difahamkan peralatan di ICU juga telah digunakan melebihi kemampuan atau kapasiti yang sepatutnya. Lebih-lebih lagi sistem oksigen yang semakin lumpuh. Portugal kini merekodkan purata kes harian antara yang tinggi di Eropah meskipun berada pada kedudukan lebih baik ketika gelombang pertama COVID-19 tahun lepas. Portugal kini merekodkan kes kumulatif menghampiri 669,000 kes dengan lebih 11,300 kematian. Dan berikut saksikan rangkuman berita antarabangsa yang lain. Satu rakaman yang menunjukkan aksi seekor gajah yang malu gambarnya diambil tular di media sosial. Gajah betina yang digelar andal itu dilihat seakan mengadu kepada penjaganya berhubung tindakan individu yang cuba mengambil gambarnya. Rakaman tersebut menyentuh hati warganet dan telah meraih lebih 250,000 tontonan serta lebih 4,000 ulang ciam. Telatah comel seorang kanak-kanak perempuan yang menganggap semua benda berbentuk kotak sebagai cecair pembasmi kuman mencuit hati netizen. Dalam rakaman video yang diambil oleh ibunya, Landry akan berhenti di setiap lokasi sambil menunjukkan aksi seperti mencuci tangan. Di Kanada, sepasang suami isteri sanggup terbang sejauh 1,000 batu menggunakan jet peribadi selain menyamar sebagai pekerja motel di Yukon semata-mata mahu mendapatkan vaksin COVID-19 dengan segera. Rodney Baker dan isterinya yang juga seorang pelakon bagaimanapun didenda lebih £1,000 kerana didapati menipu dan ingkar syarat perjalanan. Pendahulu Liga Perdana Inggeris Manchester United kini terpaksa akur untuk jatuh satu anak tangga selepas dimalukan kelab tercorot Sheffield United 1-2 di laman sendiri. Kekalahan itu menyaksikan United kini di belakang Manchester City yang berada di pesada Liga. Perlawanan semalam merupakan kekalahan pertama United kepada Sheffield di Old Trafford sejak 48 tahun lalu. Kemenangan Sheffield itu juga menamatkan rekod kekalahan 8 kali berturut-turut Sheffield yang digelar The Blades. Bagi jurulatih yang juga bekas pemain United sendiri, Ole Gunnar Solskjaer, beliau akui kecewa dengan persembahan anak buahnya namun berharap ia tidak berterusan sepanjang musim kali ini. The boys have been absolutely terrific for the last few months. They've been really consistent, high performance level, and tonight was our night to not hit those levels. And when you don't in the Premier League, you don't get results. Dalam perlawanan semalam, tuan rumah dikejutkan dengan jaringan awal pelawat pada minit ke-23 menerusi Keane Bryan sebelum United menyamakan kedudukan menerusi Harry Maguire pada awal babak kedua. Sheffield bagaimanapun menjaringkan gol kemenangan 16 minit sebelum tamat perlawanan menerusi Oliver Burke sekaligus memberi kemenangan berharga buat Sheffield. Hilang punca pendapatan hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah.
Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Kalau saya driver, dia macam ada kerja dengan cik. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Datang sini membantu kami. Baik, sebelum berpisah, jangan ketinggalan untuk sama-sama berselawat dalam program Hijrah Berselawat sebentar lagi yang akan membawa tema Azam dan Hijrah Diri. Antara yang akan tampil membuat persembahan pendakwah Datuk Dr. Izra Arif Muhammad Kashim, kumpulan intim, Rabbani, Al-Maulid dan Syamil. Jangan ketinggalan 9 malam ini. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.